Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar-pelajar yang cikgu kasihi sekalian, untuk slot kali ini cikgu akan membincangkan berkaitan dengan pengajian am semester 3, fokus kepada bahagian C iaitu kemahiran menjawab soalan karangan. Saya cikgu pengajian am dari SMK Loh Yunus iaitu cikgu Azni binti Mahmud. Seterusnya kita akan fokus kepada pengajaran cikgu pada hari ini. Objektif pengajaran kita pada hari ini ialah cikgu mengharapkan agar pelajar dapat menganalisa soalan karangan dan menghasilkan karangan yang lengkap. Dan objektif pengajaran yang kedua ialah cikgu mengharapkan agar pelajar dapat menjelaskan peranan dan sumbangan Malaysia di peringkat antarabangsa. Seterusnya, cikgu akan bincangkan bentuk-bentuk soalan pengajian am di mana terdapat 3 bentuk soalan karangan pengajian am. Iaitu yang pertama soalan berbentuk 5 tambah 0. Bentuk yang kedua iaitu soalan berbentuk 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Dan bentuk soalan yang ketiga ialah 1 tambah 4. Di mana calon perlu mengemukakan 5 idea bagi setiap soalan karangan. Seterusnya, cikgu ambil beberapa contoh soalan karangan yang berbentuk 5 tambah 0. Untuk soalan yang pertama, Malaysia melakukan pelbagai usaha di peringkat serantau dan antarabangsa bagi mencapai hasrat membesarkan ekonomi negara. Jelaskan. Daripada soalan yang dikemukakan ini, kita dapati bahawa soalan ini adalah berbentuk 5 tambah 0. Di mana soalan menghendaki agar calon menjelaskan usaha-usaha yang dilakukan di peringkat antarabangsa untuk membesarkan ekonomi negara kita. Seterusnya, di sini cikgu telah rumuskan terdapat 5 idea yang boleh dinyatakan oleh calon bagi menjawab soalan yang dikemukakan tadi. Iaitu usaha yang pertama ialah Malaysia perlu meningkatkan kemasukan pelabur asing agar ekonomi dalam negara Malaysia menjadi semakin berkembang. Idea yang kedua yang cikgu cadangkan ialah meluaskan rakan dagang, di mana Malaysia perlu meluaskan atau mencari lebih ramai rakan dagangan di peringkat antarabangsa agar keadaan ekonomi semakin meningkat, di mana aktiviti ekspor dan import akan menjadi lebih rancak. Manakala skema yang cikgu cadangkan yang ketiga ialah Malaysia perlu menggalakkan perkongsian teknologi. Perkongsian teknologi dengan negara-negara maju seperti ASEAN campur 2 iaitu Korea dan juga Jepun dapat menggalakkan peningkatan teknologi dalam negara kita. Idea keempat yang cikgu cadangkan ialah meningkatkan kepakaran, di mana negara Malaysia perlu meningkatkan kepakaran dalam negara supaya kegiatan ekonomi dapat menjadi lebih komersial. Manakala cadangan jawapan yang kelima ialah Malaysia perlu menandatangani pelbagai perjanjian perdagangan, di mana Malaysia perlu terlibat dalam lebih banyak perdagangan di peringkat antarabangsa dan menandatangani perjanjian perdagangan dengan negara-negara luar. Seterusnya, bagi contoh soalan karangan bentuk 5 tambah 0 yang kedua, cikgu kemukakan soalan yang berkenaan. Soalannya berbunyi, Malaysia komited terhadap usaha pertubuhan bangsa-bangsa bersatu iaitu PBB untuk menjamin keamanan dan keselamatan antarabangsa. Soalannya berbunyi, jelaskan usaha-usaha yang dilakukan oleh Malaysia demi menunjukkan komitmennya. Daripada soalan yang dikemukakan ini dapatlah dilihat bahawa soalan berbentuk satu arahan atau satu aliran sahaja, di mana calon perlu menjelaskan usaha-usaha yang dilakukan oleh Malaysia demi menunjukkan komitmennya terhadap PBB atau bangsa-bangsa bersatu untuk menjamin keamanan dan keselamatan di peringkat antarabangsa. Seterusnya, cikgu akan bincangkan skema jawapan yang sepatutnya calon nyatakan bagi soalan yang dikemukakan tadi. Skema jawapan ataupun cadangan jawapan yang pertama ialah memperjuangkan hak kebebasan asasi. Di mana Malaysia telah memperjuangkan hak kebebasan asasi di peringkat PBB dan menyuarakan pendapat yang lebih tegas dalam persidangan di peringkat antarabangsa. Skema yang kedua atau cadangan jawapan yang kedua ialah mengecam ujian nuklear. Di mana Malaysia telah bertindak atau bersuara dengan lantang
dalam mengencang ujian senjata nuklear dan penggunaan nuklear di negara-negara barat atau negara-negara maju agar tidak memberikan kesan yang negatif secara global. Bagi cadangan idea yang ketiga ialah menentang eksploitasi Antartika, di mana Malaysia telah menentang atau membuat bantahan kepada negara-negara maju terutamanya Amerika Syarikat yang telah menggunakan kawasan Antartika sebagai bahan ujian mereka. Bagi idea yang keempat ataupun cadangan jawapan yang keempat ialah mengecam jenayah antarabangsa. Malaysia telah mengecam perbuatan-perbuatan jenayah atau kegiatan keganasan antarabangsa yang melibatkan negara-negara di dunia, terutamanya penindasan terhadap negara-negara Islam. Bagi cadangan jawapan yang kelima ialah menyuarakan bantahan terhadap peperangan, di mana Malaysia telah membantah segala peperangan yang dilakukan antara negara-negara di dunia. Seterusnya, soalan karangan yang berbentuk 5+0 yang ketiga ialah pembangunan teknologi pertahanan melalui pemindahan teknologi dan perkongsian pintar dengan negara luar memberikan banyak kepentingan kepada Malaysia. Uraikan. Jadi soalan menghendaki agar calon mengemukakan kepentingan pembangunan teknologi melalui pemindahan teknologi dan juga perkongsian pintar antara Malaysia dan negara luar. Seterusnya kita lihat skema jawapan yang cikgu cadangkan. Yang pertama, dari pemindahan teknologi tadi adalah merangsang pelaburan asing, di mana apabila berlaku peningkatan teknologi dalam negara Malaysia, maka pelabur-pelabur asing akan lebih berminat untuk melabur di Malaysia. Skema jawapan ataupun cadangan jawapan yang kedua ialah perkembangan industri pertahanan negara. Apabila teknologi ataupun tahap teknologi di negara Malaysia semakin maju, maka segala industri yang dijalankan di negara kita semakin berkembang, seperti industri pertahanan di dalam negara, di mana lebih banyak senjata-senjata canggih dapat dihasilkan dan digunakan untuk mempertahankan kedaulatan dan keselamatan negara kita Malaysia. Yang ketiga ialah meningkatkan guna tenaga pakar. Apabila berlaku pemindahan teknologi atau perkongsian teknologi antara Malaysia dengan negara-negara maju seperti negara Korea dan negara Jepun, maka berlakulah peningkatan dalam tenaga pakar di dalam negara, di mana Malaysia boleh menghantar tenaga-tenaga kerja kita untuk mendapatkan latihan di negara-negara berkenaan. Seterusnya ialah memajukan penyelidikan dan pembangunan. Apabila berlaku peningkatan atau kemajuan dari segi teknologi di dalam negara, maka Malaysia dapat memajukan sektor penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D di dalam negara kita demi menuju kepada negara maju yang setanding dengan negara-negara luar. Seterusnya, cadangan jawapan yang kelima ialah memelihara kedaulatan negara. Apabila negara kita mempunyai kemajuan teknologi, maka perairan negara dapat dipelihara dan kedaulatan negara tidak akan dicabuli oleh negara luar. Seterusnya cikgu akan bincangkan soalan karangan yang berbentuk 3+2 atau 2+3, di mana soalan yang dinyatakan menghendaki agar calon memberikan dua bentuk jawapan yang berbeza. Kita lihat soalan yang dinyatakan. Jenayah rentas benua atau jenayah transnasional dikatakan semakin berleluasa. Malaysia perlu mengambil tindakan yang sewajarnya untuk membantras jenayah ini. Daripada soalan, kita lihat ayat pertama yang dikemukakan dalam soalan. Ayat pertama atau tugasan soalan berbunyi, jenayah rentas benua atau jenayah transnasional dikatakan semakin berleluasa, bermaksud pelajar atau calon perlu mengemukakan faktor yang menyebabkan berlakunya peningkatan atau berleluasa jenayah antara bangsa, manakala tugasan soalan yang kedua ialah Malaysia perlu mengambil tindakan yang sewajarnya untuk membantras jenayah ini, di mana calon perlu mengemukakan langkah-langkah ataupun usaha atau tindakan yang diambil oleh Malaysia untuk mengatasi jenayah rentas benua. Seterusnya, bagi skema jawapan ataupun cadangan jawapan yang cikgu kemukakan, di mana untuk bahagian pertama iaitu punca berlakunya jenayah antarabangsa,
Skema jawapan yang cikgu cadangkan yang pertama ialah kemajuan ICT. Bila ada kemajuan dalam bidang ICT atau Information Technology, maka jenayah antarabangsa mudah berlaku. Di mana penjenayah menggunakan modus operandi di dalam internet untuk melakukan jenayah. Punca ataupun faktor yang kedua ialah kemajuan pengangkutan. Apabila terdapat kemajuan dari segi pengangkutan, maka memudahkan urusan ataupun aktiviti jenayah antarabangsa dilakukan di seluruh dunia. Idea yang ketiga atau cadangan jawapan yang ketiga ialah kelemahan kawalan sempadan, di mana setiap negara mempunyai kawasan sempadan yang luas dan sukar untuk dikawal, terutamanya di kawasan perairan negara kita di Laut Cina Selatan. Bagi arahan soalan yang kedua, di mana calon perlu mengemukakan tindakan Malaysia untuk membanteras jenayah yang berlaku. Jadi cikgu cadangkan di sini ada dua idea yang sepatutnya yang sesuai ataupun relevan dengan kehendak soalan, iaitu yang pertama ialah Malaysia perlu menyeragamkan undang-undang antarabangsa, di mana undang-undang di seluruh dunia perlu diseragamkan atau diseragamkan supaya undang-undang atau tindakan yang diambil adalah selaras di setiap negara yang di mana berlaku jenayah antarabangsa. Bagi idea yang kedua ialah menandatangani perjanjian persefahaman ataupun MOU, di mana Malaysia perlu menandatangani perjanjian persefahaman dengan negara-negara di seluruh dunia dalam usaha untuk membanteras jenayah-jenayah rentas sempadan. Seterusnya, bagi soalan 2+3 atau 3+2 yang kedua, juga ambil satu soalan iaitu Malaysia sering terlibat dalam misi penghantaran bantuan kemanusiaan kepada mangsa bencana alam di luar negara. Namun begitu, terdapat masalah dihadapi oleh Malaysia untuk menjayakan misi tersebut. Daripada soalan, calon boleh analisis kehendak soalan yang dinyatakan, di mana ayat pertama berbunyi, Malaysia sering terlibat dalam misi penghantaran bantuan kemanusiaan kepada mangsa bencana alam di luar negara. Maksudnya di sini calon perlu mengemukakan sebab atau kenapa atau alasan mengapa Malaysia terlibat dalam bantuan kemanusiaan. Dan arahan soalan atau tugasan soalan yang kedua ialah namun begitu, terdapat masalah yang dihadapi oleh Malaysia untuk menjayakan misi tersebut. Bermakna bagi kehendak soalan yang kedua atau tugasan soalan yang kedua ialah calon perlu mengemukakan masalah-masalah yang dihadapi oleh Malaysia dalam menjayakan misi bantuan kemanusiaan kepada bencana alam di luar negara. Seterusnya, skema jawapan yang cikgu cadangkan untuk soalan tadi ialah di mana teknik penyoalan ataupun soalan tugasan soalan yang pertama ialah faktor-faktor kenapa Malaysia terlibat dalam misi kemanusiaan. Yang skema jawapan yang cikgu cadangkan yang pertama ialah menzahirkan komitmen antarabangsa. Di mana apabila Malaysia terlibat dalam bantuan atau misi kemanusiaan di peringkat antarabangsa, bermakna Malaysia juga adalah negara yang mempunyai komitmen yang tinggi di peringkat antarabangsa. Bagi cadangan jawapan yang kedua ialah mempunyai kepakaran kerja sosial. Malaysia terlibat dalam bantuan kemanusiaan atau misi kemanusiaan di luar negara kerana Malaysia mempunyai kemampuan dalam melaksanakan kerja-kerja sosial, di mana di Malaysia terdapat kepakaran dalam bidang berkenaan. Cadangan idea yang ketiga ialah mempunyai perasaan tanggungjawab sosial. Di mana negara Malaysia ataupun pemimpin-pemimpin negara kita mempunyai perasaan tanggungjawab yang tinggi terhadap isu-isu sosial di seluruh dunia. Bagi soalan yang kedua ataupun tugasan soalan yang kedua ialah masalah-masalah yang dihadapi oleh Malaysia semasa menjalankan misi kemanusiaan. Antaranya yang cikgu cadangkan, yang pertama ialah kos yang tinggi. Misi bantuan kemanusiaan sememangnya memerlukan kos yang tinggi, di mana negara Malaysia perlu membekalkan sumber makanan, sumber perubatan dan juga peralatan-peralatan yang diperlukan untuk mengadakan bantuan. Di mana Malaysia perlu merentas beberapa negara untuk menghantar bantuan berkenaan kepada negara yang terlibat. Justru kos yang tinggi diperlukan untuk melakukan aktiviti atau misi kemanusiaan di peringkat
antarabangsa. Masalah kedua yang dihadapi oleh negara Malaysia ialah dari segi risiko keselamatan atau kesihatan. Iaitu sekiranya berlaku bencana alam dan risiko yang dihadapi oleh risiko yang dilakukan oleh pasukan yang membantu ialah dari segi keselamatan, sama ada mereka juga akan melibatkan risiko kehilangan nyawa ataupun dari segi kesihatan. Dari segi peribadkan penyakit di tempat yang berlaku bencana alam. Seterusnya, soalan yang berikutnya ialah soalan berbentuk 1+4. Di mana soalan ini menghendaki agar calon menyatakan 1 idea wajib dan 4 lagi idea sampingan yang berkaitan dengan tugasan soalan yang diberikan agar calon mendapat 5 idea penuh untuk satu soalan. Soalan yang pertama, selain saingan kepada firma-firma tempatan, terdapat kesan buruk lain yang disebabkan oleh kemasukan pelaburan asing ke Malaysia. Jadi terdapat satu penyataan dalam soalan yang boleh merujuk kepada idea wajib dan selain itu calon perlu membincangkan kesan buruk lain yang dikaitkan dengan kemasukan pelaburan asing ke Malaysia. Seterusnya, bagi jawapan yang cikgu cadangkan, kesan buruk kemasukan pelaburan asing, calon boleh lihat fakta yang dinyatakan dalam soalan tadi, iaitu dijadikan sebagai idea pertama atau idea wajib, iaitu kemasukan pelaburan asing telah menyebabkan saingan kepada firma tempatan. Kenapa berlaku saingan kepada firma tempatan? Ini adalah kerana pelaburan asing mempunyai modal yang besar dan juga kepakaran dari segi teknologi yang tinggi. Apabila firma asing melabur di negara kita, maka menjadi saingan kepada firma-firma tempatan yang kebanyakan adalah industri-industri yang berskala kecil dan sederhana. Kesan buruk yang kedua ialah dari segi imbangan pembayaran yang negatif. Imbangan pembayaran yang negatif bermaksud setiap keuntungan yang diperolehi oleh firma-firma atau pelaburan asing akan dibawa ke negara asal mereka. Jadi imbangan pembayaran menjadi negatif kerana lebih banyak mata wang asing keluar dari negara kita berbanding daripada kemasukan mata wang asing ke Malaysia. Kesan buruk yang ketiga ialah persaingan pekerjaan dengan orang tempatan. Apabila pelaburan asing memasuki Malaysia, mereka akan membuka kawasan industri yang lebih luas dan lebih banyak. Justru lebih banyak tenaga kerja diperlukan dan antara kuota pekerjaan yang diperlukan ialah pekerja-pekerja dari negara-negara jiran agar dapat bekerja bersama-sama dengan negara Malaysia, kerana pelaburan asing perlu juga menjaga hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, bukan hanya dengan negara Malaysia. Idea ataupun cadangan jawapan yang keempat ialah pencemaran alam. Apabila berlaku kemasukan pelaburan asing yang banyak ke negara kita, maka estate industri semakin berkembang. Apabila berlaku perkembangan dari segi aktiviti perkilangan atau perindustrian, maka banyak dari segi pelepasan asap dan juga sisa-sisa toksik ke sekitar. Justru berlakulah pencemaran alam di negara kita. Kesan yang kelima ialah dari segi eksploitasi ekonomi. Apabila kemasukan pelaburan asing, maka berlaku eksploitasi ekonomi di mana ekonomi negara kita telah didominasi oleh masyarakat atau pelabur dari luar berbanding dengan pelabur tempatan. Maka ekonomi negara kita telah dieksploitasi oleh masyarakat atau negara-negara luar yang lebih maju yang telah masuk sebagai pelabur ke negara kita. Seterusnya, cikgu akan bincangkan juga format karangan di mana apabila menjawab soalan karangan, pelajar perlu mengikuti atau perlu peka kepada format karangan yang perlu dihasilkan agar jawapan pelajar mendapat markah yang cemerlang. Bagi idea, calon perlu mengemukakan 5 idea di mana 10 markah untuk 5 idea diberikan, iaitu idea tepat, calon akan mendapat 2 markah untuk 1 idea. Idea kurang tepat di mana calon akan mendapat 1 markah untuk idea yang dinyatakan, manakala idea menyeleweng atau tidak relevan, calon tidak mendapat apa-apa markah untuk idea. Apabila idea calon menyeleweng, maka huraian tidak diambil kira walaupun huraian yang diberikan adalah
sesuai dengan soalan yang dikemukakan. Yang kedua ialah huraian. Okey. Satu soalan karangan membawa 10 markah huraian, di mana satu idea akan diberikan 2 markah huraian yang lengkap. Okey, di mana huraian yang jitu atau markah bagi huraian yang jitu ialah 2 markah, di mana huraian adalah menyokong sepenuhnya idea atau fakta yang dikemukakan di bahagian pernyataan idea. Kategori yang kedua ialah huraian kurang jitu, di mana calon hanya mendapat 1 markah sahaja. Idea kurang jitu bermaksud calon tidak membincangkan dengan lebih jelas tentang idea yang dikemukakan. Justru huraian yang diberikan adalah tidak menyokong kepada fakta idea yang diberikan. Kategori yang ketiga ialah huraian menyeleweng, di mana idea yang dinyatakan tidak sedikit pun membincangkan idea yang dikemukakan di bahagian jawapan. Maka calon akan mendapat 0 markah untuk bahagian huraian. Seterusnya ialah bahasa, di mana markah bahasa membawa 4 markah. Okay, dan yang keempat ialah markah format, iaitu setiap karangan perlu mengandungi pengenalan, idea dan penutup, maka calon akan mendapat 1 markah format. Sekiranya karangan tidak mengemukakan pengenalan, maka idea pertama akan diambil kira sebagai pengenalan. Tetapi sekiranya karangan itu tidak dinyatakan penutup ataupun karangan yang melebihi patah perkataan sebanyak 400 patah perkataan, maka karangan berkenaan tidak ada penutup, maka calon tidak akan mendapat markah format. Okay, jumlah keseluruhan markah bagi satu karangan ialah 25 markah. Okay, seterusnya, okay, bagi pemberian markah bahasa, okay, setiap karangan perlu ditulis antara 250 hingga 350 patah perkataan. Namun bagi skema pemarkahan yang digunakan sehingga kini diterima sehingga 400 patah perkataan. Selebihnya akan dipotong. Okay, maka kategori pertama adalah apabila karangan yang mengandungi 251 hingga 400 patah perkataan, maka calon layak mendapat 4 markah bahasa. Kategori yang kedua ialah karangan yang hanya 151 hingga 250 patah perkataan. Markah bahasa yang selayaknya adalah 3 markah. Kategori yang ketiga ialah karangan yang 101 hingga 150 patah perkataan, maka markah bahasa ialah 2 markah. Dan karangan yang kurang daripada 100 patah perkataan, calon hanya dapat 1 markah bahasa. Okay, bagi kesalahan bahasa, di mana markah bahasa diperuntukkan mengikut kepanjangan karangan tadi, akan dinilai dari segi kesalahan bahasa. Okay, kategori yang pertama, okay, sekiranya calon melakukan 4 kesalahan struktur ayat, maka 1 markah bahasa akan ditolak. Dan kategori yang kedua ialah sekiranya calon melakukan 8 kesalahan ejaan, maka 1 markah bahasa akan ditolak. Okay, ejaan yang sama sekiranya salah maka akan ditolak sekali sahaja. Dan markah kesalahan ejaan dan kesalahan struktur akan dicampurkan untuk menentukan sejauh mana calon layak untuk mendapat markah bahasa. Seterusnya, cikgu akan bawa perbincangan satu soalan, okay, di mana cikgu akan tunjukkan kehendak soalan dan macam mana cara calon menyatakan idea yang tepat untuk soalan yang dikemukakan. Okay, cikgu bincangkan di sini soalan berbentuk 5 tambah 0. Okay, sama-sama kita lihat soalan yang cikgu pilih. Iaitu soalannya berbunyi, Malaysia komited terhadap usaha pertubuhan bangsa-bangsa bersatu untuk menjamin keamanan dan keselamatan antara bangsa. Jelaskan usaha-usaha yang dilakukan oleh Malaysia demi menunjukkan komitmennya. Jadi soalan ataupun tugasan soalan berbentuk satu hala sahaja, di mana calon dikehendaki agar menjelaskan usaha yang dilakukan oleh Malaysia demi menunjukkan komitmen terhadap usaha PBB untuk menjamin keamanan dan keselamatan antara bangsa. Seterusnya, bagi soalan karangan tadi, pengenalan yang sepatutnya adalah berbunyi begini. Okay, di bahagian pengenalan atau perenggan pertama, calon perlu menyatakan pengenalan secara ringkas sahaja, okay, sama ada 1 atau 2 ayat
yang menjurus kepada bagaimana calon cuba mengupas isu yang dikemukakan dalam soalan. Okey, contoh pengenalannya, Malaysia perlu memainkan peranan penting dalam menyelesaikan konflik serantau dan antara bangsa. Sebagai sebuah negara yang cintakan keamanan dan keselamatan sejagat, Malaysia sangat prihatin terhadap pelbagai isu dan konflik yang boleh menjejaskan keselamatan negara, serantau dan antara bangsa. Okey, itu adalah pengenalan. Okey, seterusnya, cikgu bagi contoh satu idea yang jitu, di mana idea yang telah kita bincangkan tadi. Setiap penyataan idea perlu dinyatakan pada ayat pertama perenggan. Sekiranya idea itu berlaku di ayat yang berikutnya, maka cikgu akan lihat sama ada idea berkenaan masih lagi relevan atau tidak, bergantung kepada cara ataupun teknik perhujahan yang diberikan oleh calon. Jadi contoh idea yang cikgu akan bincangkan di sini ialah idea yang jitu, di mana ayat pertama adalah penyataan idea dan dinyatakan dengan tepat dan jelas. Okey, ideanya, Malaysia menyuarakan bantahan terhadap pencerobohan atau peperangan yang berlaku. Okey, maka calon akan mendapat 2 markah idea kerana idea yang dinyatakan adalah idea yang jitu ataupun idea yang sangat relevan dengan kehendak soalan atau tugasan soalan. Bagi huraiannya, Malaysia menyokong perjuangan rakyat Palestin untuk memiliki negara merdeka dan berdaulat dengan menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu negara mereka. Itu adalah huraian yang pertama. Dan seterusnya, calon perlu menghurai dengan lebih mendalam dan memberikan contoh-contoh yang tepat untuk menyokong penyataan idea yang telah dikemukakan. Bagi idea yang seterusnya, selain itu, Malaysia juga mengutuk sekeras-kerasnya perancangan Israel untuk menguasai sebahagian wilayah tebing barat, termasuklah lembah Jordan. Ketika menganggotai Majlis Keselamatan PBB atau Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu, Malaysia antara negara peneraju bagi membentangkan resolusi 2334 Majlis Keselamatan yang menjadi satu-satunya resolusi penempatan haram Israel diluluskan di Majlis Keselamatan PBB dalam tempoh 36 tahun. Jadi idea yang dikemukakan adalah idea yang tepat, di mana calon mendapat markah penuh untuk idea iaitu 2 markah. Seterusnya, calon juga mampu menyatakan huraian dengan jitu, iaitu huraian yang mendalam dan menyokong penyataan idea tadi, di mana calon telah memberikan hujahan dan contoh-contoh yang bertepatan dengan idea. Maka calon juga mendapat markah huraian 2 markah, iaitu huraian yang dikemukakan adalah huraian yang jitu. Seterusnya, cikgu bagi contoh idea yang kedua, di mana cikgu juga memberikan contoh ataupun jawapan yang jitu, di mana pelajar ini mendapat markah idea sebanyak 2 markah dan juga markah huraian sebanyak 2 markah. Idea yang kedua, Malaysia memainkan peranan penting dalam memperjuangkan hak kebebasan asasi. Di mana calon mendapat 2 markah idea, iaitu idea jitu. Huraiannya, Malaysia membantu Pesuruhjaya Tinggi tentang orang pelarian PBB atau nama ringkasnya UNHCR, yang bertanggungjawab memimpin dan menyelaraskan tindakan melindungi orang pelarian dan menyelesaikan masalah peribadi mereka. Malaysia juga konsisten dalam menyuarakan isu mengenai Rohingya. Ketika mesyuarat Menteri Luar ASEAN bersama PBB, Malaysia telah menegaskan di hadapan wakil PBB dan Menteri Luar ASEAN bahawa isu Rohingya perlu diselesaikan dengan segera. Justru calon juga telah berjaya mengemukakan huraian yang sangat jitu yang menyokong fakta idea yang dinyatakan dalam jawapan tadi. Maka kategori huraian yang diberikan juga adalah huraian yang jitu dan calon mendapat 2 markah penuh untuk huraian. Bermakna bagi 1 perenggan jawapan yang dinyatakan, calon telah mendapat 4 markah penuh, iaitu 2 markah untuk idea jitu dan 2 markah untuk huraian yang jitu. Seterusnya, cikgu tunjukkan contoh jawapan yang kurang jitu dan juga huraian yang kurang jitu. Contoh jawapan yang dikemukakan ialah Malaysia menentang eksploitasi Antartika oleh negara maju seperti Amerika Syarikat.
Kenapa idea berkenaan dikatakan idea kurang jitu? Ya, kerana calon telah mengemukakan atau memberikan contoh di bahagian pernyataan idea. Sepatutnya calon tidak perlu mengemukakan contoh tetapi hanya mengemukakan idea dan contoh diberikan di bahagian huraian jawapan tadi. Okey, jadi idea yang jitu ialah Malaysia menentang eksploitasi Antartika oleh negara maju ataupun Malaysia menentang eksploitasi Antartika. Negara maju seperti Amerika Syarikat adalah huraian. Okay, sekiranya calon mengemukakan jawapan ini hanya setakat Malaysia menentang eksploitasi Antartika, itu dikatakan atau dikategorikan sebagai idea yang jitu dan calon mendapat 2 markah penuh untuk idea. Tetapi idea berkenaan adalah idea yang kurang jitu di mana calon telah memberikan contoh negara maju iaitu Amerika Syarikat. Maka idea yang diperolehi hanyalah 1 markah sahaja. Okey, untuk bahagian huraian, apabila idea yang dikemukakan sudah tergolong sebagai idea yang kurang jitu atau idea yang hanya membawa 1 markah, maka huraian yang paling maksimum untuk markah adalah 1 markah sahaja. Okey, di mana idea yang kurang jitu tidak akan mendapat markah huraian yang jitu. Okay, huraiannya, Malaysia memperjuangkan Antartika sebagai warisan bersama. Malaysia menegaskan bahawa Antartika harus digunakan untuk tujuan kajian saintifik. Antartika seharusnya bebas daripada pengaruh negara maju dan ketenteraan. Okay, jadi untuk jawapan yang berkenaan, calon atau pelajar hanya mendapat 1 saja markah untuk idea dan 1 markah untuk huraian, di mana 1 perenggan jawapan calon hanya mendapat 2 markah. Okay, berbanding dengan soalan yang jawapan yang jitu tadi, maka jawapan yang kurang jitu calon akan kehilangan banyak markah untuk setiap jawapan yang dikemukakan. Seterusnya, sebagai penutup atau kesimpulan bagi soalan tadi, calon perlu merumuskan, calon atau pelajar perlu merumuskan isu yang dibincangkan dalam soalan atau isu yang dibincangkan dalam setiap perenggan jawapan dan membuat kesimpulan atau penutup bagi jawapan tadi. Sekiranya jawapan yang dikemukakan tidak mempunyai penutup, maka calon tidak mendapat markah format iaitu 1 markah format. Penutup bagi karangan berkenaan yang cikgu cadangkan adalah seperti berikut. Malaysia komitmen terhadap usaha pertubuhan bangsa-bangsa bersatu atau PBB untuk menjamin keamanan dan keselamatan antarabangsa. Sememangnya usaha dan peranan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam menyokong usaha PBB demi memastikan keamanan dan keselamatan dunia sejagat dipandang tinggi oleh masyarakat dunia. Itu adalah kesimpulan yang jitu, tidak perlu bagi pengenalan yang panjang lebar, tetapi calon hanya perlu membuat kesimpulan tentang isu soalan yang dibincangkan. Itu sahaja pengajaran cikgu untuk hari ini. Seterusnya, cikgu mengharapkan agar pelajar dapat menjawab soalan karangan dengan baik kerana 1 soalan karangan membawa 25 markah dan pada peperiksaan semester 3, calon perlu menjawab 2 soalan karangan bermakna 50 markah yang membawa kepada penentuan sama ada calon akan mendapat grade A atau selebihnya. Jadi cikgu mengharapkan agar pelajar dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada pelajaran dan dapat menumpukan kepada soalan-soalan yang telah cikgu bincangkan tadi sebagai garis panduan untuk calon menjawab soalan dengan baik. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.